Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran pendidikan Islam, pada hari ini kita akan fokus sekali lagi dalam bidang jawi bertemakan sains dan teknologi. Berdasarkan latihan dan kerja-kerja yang sudah saya beri minggu-minggu lalu, saya dapati ramai murid-murid yang masih keliru, yang masih tidak tahu macam mana untuk mengeja di dalam jawi. Lebih-lebih lagi, perkataan-perkataan yang bertemakan sains dan teknologi. Jadi hari ini saya akan menerangkan secara umum cara-cara mengeja dan apakah kriteria-kriteria yang menunjukkan perkataan itu adalah perkataan pinjaman atau serapan bahasa Inggeris. Antara perkara yang sering membelenggu murid adalah bagaimana cara untuk menulis atau mengeja jawi. Selalu rasa susahnya jawi ni, susahnya. Sebenarnya jawi ni bukannya susah, senang. Kalau kita tahu apa dia punya formula-formula. Jawi ni bahasa Melayu juga, cuma jawi adalah tulisan. Ramai murid yang keliru, yang tak dapat membezakan antara jawi dengan bahasa Arab. Jawi dan bahasa Arab adalah dua bahasa yang berbeza. Bahasa Arab itu bahasa Arab lah. Jawi itu bahasa Melayu. Tulisannya kita panggil tulisan jawi. Pernah saya tengok murid apabila saya memberi latihan menjawikan perkataan, dia mengeja seperti macam bahasa Arab. Ada baris, ba berbaris depan, eja buku. Ba ada baris depan, kaf baris depan buku. Bukan ya. Dalam jawi tiada sebarang tanda. Fathah, dhammah, kasrah, sukun semua tiada. Okey, harap murid tidak keliru ya. Jawi itu bahasa Melayu. Tulisannya kita namakan tulisan jawi. Satu lagi, bila disuruh mengeja beberapa perkataan, mulalah murid-murid panik. Contoh, forensik, politik, scientific, konteks, matematik, academic, virus, klinik. Ini adalah contoh-contoh perkataan serapan, perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Bila saya suruh mengeja, setengah murid tu mulalah panik. Susahnya. Mari kita tengok, adakah susah ataupun sebenarnya senang je nak eja ni. Perkara pertama yang perlu anda tahu adalah jadual padanan huruf jawi. Okey? Daripada alif sampai nya, apakah padanan hurufnya di dalam dengan tulisan rumi. Okey? Seperti contoh alif, kawan-kawan dia A dengan E. Ba, kawan dia B. Cha, kawan dia C. Sin, kawan dia S. Semua ada kawan masing-masing. Dan ada beberapa huruf, ramai kawan dia. Contoh, alif, ada 2 kawan dia. Qaf, ada 2 kawan dia. Ya, 3 kawan dia. I, E, Y. Wow, 3 kawan dia. W, U, O. Ini dia punya kawan-kawan dia ni, kamu kena ingatlah, sepatutnya dalam kepala sudah, hafal sudah. Saya tanya siapa kawan dengan Pa? P. Dan huruf-huruf yang bertanda bintang ni, contoh ni bintang, ini lagi, dan lain-lain. Huruf yang bertanda bintang digunakan untuk kata pinjaman bahasa Arab. Jadi, dalam pelajaran kita hari ini, kata pinjaman bahasa Inggeris, kita tidak jumpalah. Huruf-huruf ini kita takkan jumpalah. Sebab
Yang berbintang-bintang ini adalah untuk kata pinjaman bahasa Arab yang akan kita belajar untuk sesi pembelajaran yang akan datang. Okey, saya nak memperkenalkan dua jenis I. Mungkin kamu pun sudah belajar benda yang sama dalam bahasa Melayu. Ada dua jenis I, iaitu I pepet dengan I taling. I pepet adalah I yang berbunyi e. Okey, saya bagi contoh. Emak, beli, keli. Ada lagi banyak contoh lain yang berbunyi e. I taling yang berbunyi e. Enak, ferry, cherry. Kenapa saya perkenalkan I ini? Dia ada perbezaan untuk ejaan dalam jawi. Kalau kamu lihat, I ni ada dua kawan dia. Alif pun dia kawan. Ya pun dia kawan. Dan ada juga ejaan ada huruf I, tapi dia ada huruf jawi yang terlibat. Itu untuk lebih lanjut nanti kita belajar di kelas. Saya bagi pandangan secara umum sahaja supaya kamu tidak keliru. Kenal dulu dua jenis I ini. Baik, kita tengok dulu kriteria perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Saya fokus 3 sahaja untuk hari ini. Yang pertama, tiada huruf yang bertanda bintang tadi. Yang saya tunjuk bintang. Contoh, kha, ghin, sad, dad. Perkataan-perkataan daripada bahasa Arab. Kebiasaannya dalam pinjaman bahasa Inggeris, huruf-huruf ni tak wujud. Tiada. Kebiasaannya tiada. Kriteria yang kedua. Formula yang kedua. Huruf K yang terakhir adalah huruf kaf. Nanti kita tengok apa saya maksudkan itu. Dan huruf S yang terakhir sebelumnya huruf konsonan. Apa benda ni? Contoh. Teks. Huruf S ni huruf yang terakhir. Huruf S terakhir. Tapi sebelum huruf S ni huruf konsonan. Apa dia huruf konsonan? Selain A, E, I, O, U. A, I, O itu vokal. Kalau konsonan, selain itulah. Contoh lain. Fax. Huruf S dia huruf yang terakhir. Sebelum huruf S adalah K. Seterusnya, science. Sama juga. S. Sebelum huruf S tu huruf N. Science. Seterusnya, complex. Huruf S sebelum dia huruf K. Itu maksudnya huruf S yang terakhir sebelumnya huruf konsonan. Yang pertama kita lihat dulu pada huruf K yang terakhir. Kalau dalam perkataan bahasa Melayu biasa seperti kakak, balak, jarak, banyak lagi. Tengok pada K yang terakhir. Ataupun K yang di tengah-tengah dia K tapi selepas dia huruf konsonan juga. Contoh, laksa, bukti, sakti. K ni di tengah tapi selepas dia huruf konsonan. Ni, TS ni huruf konsonan. Untuk formula ejaan jawi bagi perkataan yang saya tunjuk ni, perkataan bahasa Melayu ni, ini dan ini. K ini kita mesti menggunakan huruf qaf. Okey, ni saya ulang kaji balik je supaya kamu ingat. Supaya kamu tak keliru. Kejap qaf, kejap kaf, kejap qaf, kejap kaf. Okey, untuk kakak ejaan dia. Kita lihat belakang sekali. K yang awal, K yang tengah kita guna kaf. Tapi K yang terakhir kita guna qaf. Itu formula untuk ejaan Rumi biasalah, bahasa Melayu biasa. Balak, K yang hujung jadi qaf. Jarak, K yang hujung jadi qaf. Macam mana pula K yang di bawah ni, yang K selepas dia ada huruf konsonan? Qaf juga. Laksa, bukti, sakti.
Okey, ini secara imbas lalu je lah saya tunjuk supaya kamu tak keliru. Manakala untuk serapan bahasa Inggeris, contoh klinik, intelek, forensik. K. K yang di akhir kita menggunakan huruf kaf. Okey, jangan kamu keliru kenapa ni ustazah kejap kaf. Kaf untuk bahasa Melayu biasa, kaf untuk serapan bahasa Inggeris. Jadi macam mana aja klinik? K di depan macam biasalah, K kaf, lam ya nun ya kaf, klinik. Intelek. Ini beza. I pepet, i taling. Inte, te, i pepet, te, lek, taling. I taling. Intelek. Nampak i sini ada kawan, lek ni ada kawan. Tapi te ni tak ada kawan. Kenapa? Nanti kita cerita panjang di kelas lah. Intelek. Forensik. Kaf di belakang. Okey, ada beza ya. Yang mana kaf di belakang untuk bahasa Melayu, perkataan biasa bahasa Melayu. Kaf di belakang untuk serapan bahasa Inggeris. Huruf S yang terakhir sebelumnya huruf konsonan. Yang tadi tu saya sebut yang pertama teks. Huruf S terakhir sebelum dia konsonan. Science. Okey, saya bagi dua contoh. Ejaan Jawi. Sin ni dia tak nak kawan dengan siapa-siapa. Bila begini yang di akhir ya, di akhir. Bukan di tengah mesti di akhir. Ta, ya, kaf. Sin mesti jarak. Walaupun kaf dengan sin secara formula asasnya boleh sambung. Tetapi untuk kes ini tidak boleh sambung. Kena letak sin kecil dekat belakang. Begitu juga dengan science. N, S. Sebelum S adalah huruf N. Jadi tidak boleh sambung. Jangan kasih dia kawan. Akhir sekali kita tengok sekali lagi pada jadual padanan huruf Jawi. Saya bagi contoh, satu contoh untuk mengeja perkataan ini. K-E-S. Case. Case ini adalah salah satu pinjaman atau serapan bahasa Inggeris. Kalau bahasa Inggeris, case. C-A-S-E. Case. Bahasa Melayu pun case. K-E-S. Untuk ejaan dalam menulis dalam bahasa Melayu, kita bermula dari sebelah kiri. Okey, K kotak yang pertama, I kotak yang kedua, S kotak yang ketiga. Untuk menulis dalam Jawi, kita mesti bermula daripada kanan. Ini pun benda yang kamu semua sudah tahu. Tulis dari kanan. K, siapa kawan dengan K? Kita cari huruf K. Ini KH ya, bukan K. KH. Jadi lagi pun dia ada tanda bintang. Jadi kita pejam mata dulu. K, kaf. Jadi kotak yang pertama adalah kaf. I, case. Case adalah I, pepet atau I taling. Case. Case. I pepet. Jadi kita I pepet, maafkan saya, I taling. Jadi kita guna ya. Case. Dan huruf yang ketiga S. Kawan huruf S adalah huruf sin. Kita mula dari kanan. Kotak K tadi nombor 1. Tapi bila dalam Jawi nombor 1-nya dari kanan. Terbalik. Yasin. Case. Ini secara umum je lah saya ajar. Supaya lepas-lepas ni kamu nampak sudah macam mana untuk mengeja dalam Jawi secara umum. Baik, untuk lebih details kita akan sambung untuk sesi pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.